Selamat kembali ke episod yang ke-8. This is Big Impact. Doc, how are you? Alhamdulillah, saya sihat. Kita dalam minggu yang ke-8 episod kita. Yeah. It's 2 months already. Alhamdulillah. Kita Big Impact, the podcast. Kita pastinya membawakan topik-topik perbincangan yang akan menjadi inspirasi dan juga menjadi perbincangan di kalangan masyarakat yang akan kita bawa untuk kita bincangkan di sini. Dan kita berbangga Big Impact the podcast dibawakan oleh Scroot.my, yang mana ini adalah laman sesawang yang boleh kita layari untuk kita semak semua maklumat-maklumat yang sahih dan tepat tentang semua kereta-kereta recon yang nak dibeli, sama ada daripada Jepun ataupun daripada UK. Jadi kita boleh dapatkan maklumat tentang kereta ini, sejarah kereta ini daripada nombor chassis mereka. Jadi layarilah Scroot.my. So, what's hot this week? Minggu ni ada banyak benda berlaku, tapi kita mula dulu dengan tentang isu yang dibangkitkan oleh Menteri KPKT, Iaitu cadangan Kampung Baru Cina dijadikan tapak UNESCO. menjadikan site UNESCO Heritage. So what do you think? Mona, UNESCO Heritage ni di Malaysia ni ada 5 site lah. Okay. Gunung Kinabalu, Okay. Kinabalu Park, and then Gunung Mulu National Park, Melaka dan juga Penang, di Georgetown Heritage City, dan juga di archaeological site di Lenggong Valley. Okay. Sebab UNESCO ni dia punya status, if you want to get UNESCO punya status ni, dia mesti ada beberapa kriteria lah. Dan dia kalau kita tengok the meaning of this UNESCO site, it must transcend beyond the boundaries of humanity dan juga significant dia tu. Saya tak tahu macam mana idea ni timbul lah pada yang berhormat dengan Komeng tentang nak mewujudkan Kampung Baru Cina ni dijadikan sebagai tapak UNESCO. Sebab saya merasakan di Malaysia ni ada banyak lagi site-site lain yang lebih signifikan untuk kita jadikan sebagai tapak UNESCO. Sebab bila kita buat satu-satu site tu kita jadikan tapak UNESCO, dia akan ada banyak implikasi dari segi pembangunan dan juga dari segi bagaimana kita nak membangunkan kawasan tu. Kalau kampung baru, contoh, jangan kata kampung baru Cina lah, any kampung lah, kita jadikan UNESCO Heritage Site. Kalau development datang tempat tu, ada banyak benda yang akan menyukarkan dari segi pembangunan, terutamanya macam contoh kalau kita lihat di Penang, kita tengok di Melaka, banyak pembangunan tu terpaksa mengikut syarat-syarat yang ada dalam UNESCO. Jadi saya merasakan kalau betul lah kita nak melihat kepada, nak mencari site baru, tempat-tempat baru, kita boleh tengok contoh Lembah Bujang di Kedah, mungkin Langkawi, mungkin juga kita tengok seperti Bandaraya Ipoh. Okay. Batu Cave layak tak? Probably. Yeah. So saya tak rasa Kampung Baru Cina harus jadi fokus lah. Okay. Saya tak tahu idea ni datang daripada dia sendiri atau datang daripada pegawai dia. Cuma bila dia throw begitu, tapi sekarang dah tak nampak macam dah tak jadilah. Memanglah sebab kritikan tu it's too noisy. Yeah. It's very very loud at the moment. Sebab bila orang kata jangan tengok ni daripada kacamata perkauman, sebab asalnya dia cadangkan tu pun dah nampak perkauman dah. Sebab pada saya lah, sebab ada Kampung Baru Cina. Tapi bukannya orang Cina je duduk kat sana kan? Kita ada ramai bangsa, like banyak, all the bangsa is there, right? Tapi sejarah Kampung Baru Cina ni you tahu kan, it's an open air prison initially, created by the British untuk segregate the Chinese community from the influence of the communists. So it's not that really a significant of a history that need to be remembered. Yeah. Okay. Saya tak kata bahawa tak ada keharmonian kaum tinggal di Kampung Baru Cina apa semua ni, saya tak sebut benda tu. Cuma saya rasa tak cukup signifikan nak bagi UNESCO status. Yang lebih layak untuk kampung-kampung ni adalah ada taman permainan yang cantik, fasiliti yang bagus, lampu yang bagus, jalan raya yang baik, longkang yang bersih. Betul. Atau kalau ada rumah-rumah tinggal yang dah rosak, kita perbaiki. So kebersihan, and then how we create a community center untuk, especially kalau dalam kampung-kampung, bukan Kampung Baru Cina je lah, mana-mana kampung pun, a community center that is functional untuk the elderly, supaya mereka boleh buat aktiviti, boleh buat macam-macam tempat riadah. So saya rasa UNESCO status ni, let's go for something yang very boleh bawa
touristic value dan juga ada signifikan sejarah yang lebih besar, macam contoh Lembah Bujang dan sebagainya lah. Pada pendapat saya rasa let's not play the race sentiment here. Tapi sekiranya sesuatu tempat tu mempunyai significant value yang boleh dijadikan heritage center atau tapak heritage, why not, we support. Tapi yang ni the case is not strong enough lah. Saya berdapat begitu. So just like what I said, I suggested maybe Batu Cave, not because I'm a Hindu. Tapi itu signifikan. It's sangat significant. So those kind of things maybe can be welcomed. You know. So next Mona, minggu ni kita tahu negara jiran kita Indonesia. Menjalani satu pesta demokrasi. This is the world third largest democracy in the world. Because of the population. Dia berjuta-juta orang keluar mengundi. Dan tetapi yang sangat signifikan adalah sekali ini pilihan raya tu berjalan sekali. Untuk legislatif termasuk presidential. Jadi di setiap peringkat tu berjalan sekali. So it becomes memang pilihan raya lah. Semua sana dipanggil pemilu dan juga pilpres. Pilihan presiden. Pemilihan presiden yang mana kita menyaksikan ada 3 penjuru, 3 pasangan. Pasangan calon pertama adalah Anies Baswedan dan juga Mohaimin yang mewakili PKB. Kemudian kita ada Prabowo, Menteri Pertahanan mewakili Gerindra, dan juga Gibran Rakabuming yang mana merupakan anak kepada Presiden Jokowi dan juga Wali Kota Solo. Kemudian kita ada calon ketiga iaitu Ganjar Pranowo bersama dengan pasangannya Mahfud MD. Nama dia Ganjar Pranowo, mewakili PDI Perjuangan. So 3 ni melihat kepada keputusan quick count semalam. So saya menonton keseluruhan proses tu. Which saya rasa sangat amazed lah the way Indonesia runs their election. So kempen mereka cukup lama. I think almost 1 year. Kemudian dengan adanya pemilihan ni, kalau habis satu putaran, maknanya the first cycle, first round, kalau ada significant winner, maka tak perlu masuk second round sebab ada 3 penjuru kan. So dan ada banyak significant isu-isu berkaitan dengan pemilihan presiden pada kali ini, yang mana isu dinasti, isu nak meneruskan pembangunan dibawa oleh Jokowi, isu perbezaan di kalangan pemain-pemain politik tu. Ada parti yang sama tapi sokong orang lain. So benda tu berlaku. Dan ni sangat rencam di Indonesia. Walaupun mereka mempunyai calon presiden yang sama. Sebagai contoh, kalaulah calon presidennya Prabowo, Gerindra, Parti Amanat Nasional, Golkar dan juga Parti Demokrat, antara parti-parti besar, dan juga PSI, Parti Solidaritas Indonesia. Parti-parti besar ni menyokong Prabowo, tetapi di peringkat legislatif mereka lawan satu sama lain. You understand? Maknanya di peringkat parlimen mereka, DPR mereka, di peringkat pilihan raya memilih wakil ke dalam parlimen, itu berlaku perlawanan. Walaupun parti mereka mendukung presiden yang sama. Wow. So tu situasinya. Tapi mana saya tak rasa pelik sebab dekat Malaysia pun benda yang sama tengah berlaku kan? Di Malaysia, tapi kita, tak juga. Kita quite clear kita punya demarcation siapa, mana kalau di peringkat federal kita Perikatan Nasional, di peringkat negeri pun kita Perikatan Nasional. Tak adalah, kita janganlah tengok pada Perikatan Nasional je, kita tengok keseluruhan currently the government also. Yang mungkin sedikit sama Sarawak, Sabah lah. Sabah. Okay. Tapi negeri lain tak. Negeri lain, if you are Perikatan Nasional Selangor, I mean kalau you Barisan Nasional dia campuran, betul. Campuran, So BN campur PH. Yes. Tapi BN campur PH lawan Perikatan Nasional. Di sana mereka Gerindra, Golkar, PAN dan juga PSI semua sokong Prabowo. Tetapi di peringkat parlimen mereka lawan. So dia tidak ada coalition yang. So dekat sana presidential election like parliamentarians. So the same party, different party might support the same president, but at the state level, at the parliament level, dia orang mungkin melawan. So
So based on quick count, nampaknya Prabowo dan juga Gibran mungkin dah 57 ke 58% mendahului. Tapi kita masih lagi menunggu keputusan daripada KPU lah, dia SPR, untuk announce siapa pemenangnya, sama ada menang satu putaran ni maknanya satu cycle, atau they have to go for second cycle. Tapi Dok rasa the gandingan Prabowo dengan Gibran ni ada upper hand tak? Sebab bapa dia the current president. So I think what Prabowo did, apa yang Prabowo buat adalah dia ride on the popularity of Jokowi. Sebab Jokowi sekarang ni as a president, as a outgoing president, dia punya apa kita panggil, dia punya approval rating more than 70%. Oh wow. As a outgoing president. Cuma Constitution Indonesia tak membenarkan presiden untuk go for the third term. Limitation only 2 kali. Dua penggal sahaja. Jadi dia ada beberapa political apa kita kata maneuver yang sangat menarik lah yang saya tengok. Yang mana Jokowi selepas pemilihan presiden yang lepas, ketika bertembung dengan Prabowo, terus mengambil Prabowo masuk dalam kabinet Jokowi jadi Menteri Pertahanan, mana ada coalition bergabung. Now walaupun Jokowi masih lagi sebahagian daripada PDIP, Parti Megawati, Parti Megawati menawarkan Ganjar Pranowo, dan Gibran sebenarnya sebelum ni waktu di Solo tu telah diangkat oleh PDI, tapi sekarang ni menjadi pula wakil presiden kepada Prabowo. Jadi interesting to see. Tapi saya lihat ucapan Bapak Prabowo semalam selepas dia claim victory based on the quick count, dia menyebut tentang perlunya kembali bersaudara, perlunya kembali bersatu hati, which is a very good way of cara berpolitik lah. Yang ini saya sedikit cemburui lah. It's not happening in Malaysia lah. Dia tidak berlaku di Malaysia. Jadi kita ni busy asyik nak jatuhkan kerajaan je. Jadi saya looking forward untuk pergi ke Jakarta untuk berjumpa dengan kawan-kawan yang menang, sebab sebahagian kawan-kawan saya ada yang terlibat dalam election. Mereka juga terlibat dalam tim pemenangan Prabowo. Jadi hopefully I can visit them. Hari tu saya jumpa last year. So mungkin kali ni dapat jumpa, sebab kalau tak salah saya presiden yang baru, kalau kata Bapak Prabowo is the president, if I'm not mistaken it's going to be August or October, berlaku transition, presidential transition, tukarlah kepada presiden yang baru. So Mona, minggu ni selain daripada isu Kampung Baru UNESCO, isu apa yang berlaku di Indonesia, ada satu benda yang berlaku di Malaysia yang sangat signifikan, yang saya rasa patut untuk kita berikan ruang dalam podcast ini, sebab saya merasakan di luar tu ada banyak perbincangan berlaku tentang perkara ni. Ini adalah tentang petition yang telah dibawa, usul yang telah dibawa oleh Peguam Nick Allen menentang Kerajaan Negeri Kelantan. Dan apabila petition ini difilekan dan telah dibicarakan sehinggalah ke peringkat Mahkamah Persekutuan, yang mana ianya berkenaan dengan 20 section dalam enactment Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019. Ada 20 section itu, daripada section 5, 11, 13, 14, 16, 17, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 dan 48. Ini termasuklah daripada dakwaan palsu, section liwat, persetubuhan dengan mayat, persetubuhan dengan bukan manusia, kata-kata yang boleh memecah keamanan, gangguan seksual, memiliki dokumen palsu, muncikari. Muncikari ni PIM lah. Sebenarnya Una tak tahu muncikari. Saya pun baru tahu. Muncikari ni adalah PIM, bapa ayam ibu ayam lah. Kemudian perbuatan sumbang mahram. Jadi semua ni daripada section 5 sampai 48 ni ada 20 section yang telah dicabar. Dan kenapa ianya dicabar adalah kerana apa yang dibawa oleh Nick Allen adalah pertindihan section-section ini terlibat dengan Undang-Undang Persekutuan sedia ada. Jadi hari ini saya bukan lawyer, Mona belajar law, tapi kita nak tampilkan seorang tokoh yang akan berkongsi dengan kita pandangan beliau tentang perkara ini. Kita bawakan dalam podcast kita dalam Big Impact pada minggu ini, iaitu saudara Awang Armada Jaya Awang Mahmud, berasal daripada Sarawak,
merupakan graduan Law and Syariah at the Kuliah of Law International Islamic University UIA Malaysia. Pernah berkhidmat sebagai timbalan pendakwa raya dan juga peguam kanan persekutuan untuk selama 25 tahun di Pejabat Peguam Negara. Berkhidmat juga sebagai Pesuruhjaya Kehakiman untuk 3 tahun. Sekarang ni dah tak pencen lah, dia bersara daripada perkhidmatan kerajaan. 30 tahun dalam bidang undang-undang. Sekarang ni beliau berkhidmat sebagai peguam bela dan peguam cara di Tetuan Hasyari dan Partners yang berpengkalan di Shah Alam. Jadi selamat datang Tuan Awang. Ya, terima kasih. So how do I address you? Tuan Awang lah, panggil Tuan Awang. Sir Awang. Apa-apa. Tak apa. Abang Awang macam tak formal sangat. Apa-apa yang sesuai itu tak ada masalah. Okey. Kes ni Elin ni, jadi hari ni saya sebagai seorang Muslim, saya nak tahu, sebagai seorang rakyat Malaysia, Mona mungkin sebagai seorang non-Muslim tapi rakyat Malaysia, kita nak tahu apa sebenarnya kes ni Elin dan Kerajaan Negeri Kelantan ni. Okey. Secara amnya, ini adalah satu kes yang di mana mencabar hak untuk membuat undang-undang. Ini timbul daripada perkara 73 dan 74 Perlembagaan Persekutuan yang mana kalau Parlimen ada bidang kuasa, maka dia boleh buat undang-undang yang dalam bidang kuasanya. Dan kalau negeri ada bidang kuasa, maka dia boleh membuat undang-undang yang ada dalam bidang kuasanya. Baik, apakah yang ada dalam bidang kuasa itu dimasuk dalam jadual ke-9. Jadual ke-9 ni sebenarnya ada 5 senarai. Bukan 3, selalu orang sebut 3. Yang pertama senarai persekutuan. Dia ada lebih kurang dalam 53 item, kalau tak silap saya. Kemudian dia senarai negeri. Kemudian dia ada senarai bersama, iaitu negeri dan persekutuan. Dan kemudian dia ada senarai negeri khas untuk Sabah dan Sarawak. Dan juga ada senarai bersama khas untuk Sabah dan Sarawak. Jadi ada 5 sebenarnya. Dan kalau dalam senarai bersama ni, kalau ada percanggahan antara 2 undang-undang, maka undang-undang persekutuan itu akan mengatasi undang-undang negeri. Tetapi kalau ia adalah dalam bidang kuasa bidang kuasa parlimen, maka Dewan Undangan Negeri tidak ada kuasa untuk membuat undang-undang. Essentially apa yang berlaku ialah cabarannya ialah isu sama ada ia sesuai dengan perlembagaan, mematuhi perlembagaan atau tidak. Dan ini ada dalam perkara 4, klausa 3 dan klausa 4. Okey. Jadi dalam perkara pencabaran ni, itu bila kita melihat dari sudut undang-undang perlembagaan, constitutional law. Tapi dia ada juga dari sudut yang lain, iaitu mengenai perbincangan jurisprudence, iaitu falsafah undang-undang, yang mana falsafah undang-undang dalam enactment syariah negeri Kelantan dengan undang-undang yang dikatakan di bawah persekutuan ni, dia berbeza dan datang daripada 2 sistem yang berbeza. Sistem yang pertama adalah yang di dalam persekutuan ni, iaitu yang parlimen, datang daripada common law, undang-undang lazim di England. Dan apa yang berlaku, undang-undang lazim ni telah develop over 1,000 years, 1,000 tahun. Bermula dengan 1215 Magna Carta tu ataupun Piagam Agung tu, yang ada 3 version. Kemudian dia telah mengalami perubahan, mengalami input daripada hakim-hakim dan juga akta-akta dalam parlimen. Dan tetapi apabila England atau Britain secara amnya memperluaskan kekuasaannya seluruh dunia, sebab itu kita ada negara yang bekas jajahan seperti Malaysia ni, Singapura, New Zealand, Australia, itu pun masih lagi dominion kepada ni, India, Pakistan, Bangladesh, dan ada banyaklah negara-negara lain yang mana di dalam negara tersebut dia tidak ada budaya undang-undang lazim. Undang-undang lazim dia bertitik tolak daripada beberapa perkara. Pertama, dia ada adat setempat. Yang keduanya ialah adat setempat itu telah diterima nilainya secara merata dalam keseluruhan England. Yang ketiganya, apabila hakim diminta untuk memutuskan sesuatu, maka hakim akan mempertimbangkan adat itu dan menjadikan sebahagian atau menjadi asas kepada penghakimannya. Dan penghakiman itulah yang menjadi undang-undang lazim. Tapi di England dia ada undang-undang yang berkanun, statutory law, iaitu yang telah diluluskan dalam parlimen.
Dan kalau sekiranya ada perkara-perkara yang didapati oleh pemerintah yang mana perlu dijawab, yang tak dijawab oleh undang-undang lazim, ataupun kalau undang-undang lazim itu tidak mencerminkan keperluan negara dalam satu masa, maka dia boleh dipinda ataupun dimansuhkan atau ditambah baik dengan memasukkan akta parlimen. Sebab undang-undang ni berbeza apabila adat berubah kan, dan kehidupan manusia berbeza apabila keperluan ataupun kemajuan di dalam masyarakat seperti cara hidup, dari segi teknologi, dari segi interaksi dengan orang lain, maka berubah, maka perlu perubahan. Jadi pada masa asalnya dulu England ni adalah di bawah Empire Rome. Jadi sebab itu ada pengaruh Empire Rome. Dan bila orang Rome telah dikeluarkan daripada England, maka England mengalami perubahan dalam pemerintahan dengan ada Viking masuk dan seumpamanya, membawa nilai-nilai mereka. Dan kemudiannya akhirnya bila mereka berdiri dengan diri sendiri, mereka menyediakan pemerintahan beraja, dan ada proses yang berlaku dalam pemerintah beraja itu yang menyebabkan piagam agung ataupun Magna Carta itu timbul. Okey, jadi apabila undang-undang ini telah dianggap agak mantap di England, undang-undang lazim ni, bila kerajaan England atau Britain secara umumnya pergi keluar, iaitu membuat penjajahan di Amerika Syarikat contohnya, di Kanada, di India, di Pakistan, di Bangladesh, di Malaysia, Singapura, di Brunei, di Hong Kong, maka negara ini yang tak ada budaya undang-undang lazim terpaksa mengkanunkan undang-undang. Ini yang mulanya codifying of the common law. Mengkanunkan undang-undang lazim, dan contohnya penal code ataupun kanun keseksaan yang kita ada di Malaysia sebenarnya dipinjam dari India. Bukan yang barulah. India sedang dalam proses menggubal undang-undang kanun keseksaan yang baru. Jadi undang-undang lama dia bermula daripada 1826. Jadi dipinjam di Malaysia lebih kurang dalam tahun 1920-an, 100 tahun kemudian. Akta keterangan, akta kontrak, kanun tata cara jenayah, semua itu banyak dipinjam daripada India. Kita adopt dan pengubahsuaian mengikut keadaan semasa. Jadi bila ada undang-undang ini, maka dia memudahkan urusan. Tapi Malaysia melalui beberapa fasa. Yang pertama, fasa sebelum kemerdekaan, kalau saya ambil Semenanjung Malaysia tahun 57, maka di Semenanjung ni ada 3 jenis negeri. Satu, Selat, negeri Selat. Yang kedua ialah negeri Melayu bersekutu. Yang kedua, negeri Melayu tak bersekutu. Dan pemakaian undang-undang ni pun berbeza. Dan bila ada tahun 1957, mereka guna pakai undang-undang, tetapi mereka wujudkan satu perlembagaan yang dinamakan Perlembagaan Tanah Melayu, Constitution of Malaya. Dan ini ada ubahsuai daripada Malayan Union, pengubahsuaian, tapi asas dia sama. Dan apabila ada tahun 63, di mana Singapura, Sabah dan Sarawak, dan sepatutnya Brunei lah, tapi tak jadi, bergabung dengan Semenanjung, membina satu negara yang baru namakan Malaysia. Dan ada perlembagaan diwujudkan, walaupun asas dia, blueprint dia mengambil blueprint daripada Persekutuan Tanah Melayu. Cuma pengubahsuaian di atas kehendak rakyat-rakyat yang ada di Sabah Sarawak, terutamanya di Singapura tak berapa banyak lah. Jadi ada pengubahsuaian. Jadi oleh kerana undang-undang banyak, beribu-ribu, beratus-ratus, kalau kita masuk undang-undang kecil, termasuk traffic rules apa semua tu boleh beribu. Jadi perlu ada hierarki. Jadi hierarki yang paling mudah dan ia adalah diterima setakat ni secara universal, secara alam sejagat, ialah menjadikan perlembagaan itu yang paling tinggi. Di sini yang mana kalau ada yang paling tinggi dan ada pula konsep-konsep yang penting di dalam perlembagaan. Salah satu daripada konsep yang penting ialah hubungan antara persekutuan federal dengan negeri. Di sini yang mana saya sebut tadi, perkara 73, 74, 75, 76. Dengan mengambil kira juga kedudukan istimewa bagi wilayah Sabah dan Sarawak.
Cuma apabila berlaku percanggahan, di situ yang mana mahkamah perlu membuat penilaian yang mana yang lebih tinggi, dan mestilah yang lebih tinggi itu menang. Kalau dari segi constitutional law, dari segi undang-undang perlembagaan. Dalam kes ni Ellie ni perkara 75 lah. Ya. 73 dan 74 dan 75. 75. Sekaligus Dan juga dibaca bersama perkara 4. Klausa 1 dan juga klausa 3 dan 4. Jadi isu bidang kuasa, bidang kuasa. Tapi masalah isu bidang kuasa ni menjuruskan kepada sesuatu perkara yang lain, iaitu bukan setakat isu percanggahan di antara undang-undang, negeri ada kuasa atau persekutuan ada kuasa. Dia pergi kepada dari mana titik tolaknya bermula satu undang-undang. Undang-undang Islam yang mana enactment ni ada, walaupun ada kritikan mengatakan enactment ni adalah bukan undang-undang Islam yang sebenar, tapi saya akan jawab sekejap lagi. Dia adalah bertitik tolak daripada keyakinan orang Islam kepada Allah sebagai satu-satunya yang disembah, dipatuhi, diikuti dan menyusun kehidupannya, sumber rezeki dan seumpamanya. Dan bertitik tolak daripada itu, maka ada seorang rasul yang terakhir, walaupun banyak rasul sebelum tu, yang membawa sesuatu ajaran yang dalam Quran dan Sunnah, dan di situ yang dijelmakan di dalam konsep undang-undang. Di dalam Islam pun dia ada konsep mengenai perkara yang salah dan tak salah. Dan saya rasa bahawa dalam semua sistem kehidupan di dunia ni mesti ada nilai yang orang guna untuk menilai sama ada satu perkara itu salah atau tidak. Sama ada kita setuju tak setuju, perkara kedua. Even Korea Utara contohnya, dia ada perkara yang salah tak salah. Sama ada kita setuju dengan undang-undang dia atau tidak, itu perkara kedua. Tidak ada tidak ada negara dalam dunia yang tidak ada nilai antara betul dan salah. Dan dia tidak masukkan dalam bentuk yang berkanun supaya mudahkan rakyat. Alright. Jadi itu dua perkara yang berbeza. Dan bagi saya bahawa dalam perkara yang kita telah lihat, apa yang dicabar ialah isu sama ada tak bidang kuasa untuk membuat undang-undang. Jadi kalau perbincangan dia, baik kita bincang secara ilmiah daripada bincang dengan emosi. Dan bagi saya lah sepatutnya untuk bagi sedikit konteks. Tadi Tuan Awang kongsikan pada kita how common law dan juga perlembagaan ni akhirnya diberikan hierarki menjadi paling tinggi. Sedikit sejarah undang-undang syariah kat Malaysia ni mula bila? Okey. Undang-undang syariah ni bermula daripada apabila Islam sampai dan bila pemerintah menganut agama Islam. Kalau di Melaka tu, sejarah menyebut, saya bukan ahli sejarah tapi saya menggunakan sejarah yang difahami oleh ramai, iaitu apabila Kesultanan Melaka memeluk agama Islam dan rakyat. Dan dia ada satu undang-undang dipanggil Risalah Hukum Kanun. Dan di Terengganu pun ada yang dinamakan Batu Bersurat. Dalam abad yang ke-13. Dan juga kalau kita mengambil kira Nusantara ni, di Brunei contohnya juga abad ke-13 atau mungkin awal sikit 12. Dan perkara ini ada di Tanah Jawa, di Sumatera, kalau melihat keseluruhan Asia Tenggara lah. Tapi khas Malaysia, dia bermula daripada Melaka, daripada Terengganu, dan perkara-perkara itu adalah telah berakar umbi. Bagaimanapun, perkara itu telah berubah apabila dengan kedatangan British. Padahal Belanda, Portugis dia tidak ada mengubah banyak. Sebab Belanda dengan Portugis, dia banyak lebih kepada menjajah, full stop. Dia tidak membawa sistem. Dia meniaga je. Bukan meniaga, dia memerintah. Dia merompak je. Dia menjajah je. Jadi yang bermula yang paling awal adalah Carta Keadilan yang pertama di Pulau Pinang. Kalau tidak silap saya 1776, kalau tak silap saya. Kemudian dia ada satu lagi, carta yang kedua 1805 dan yang ketiga 1824. Tiga carta ini membawa kepada penerimaan undang-undang Inggeris, tapi dengan syarat. Dia ada caveat, dia ada syarat dia.
selagi mana ia bersesuaian dan tidak bertentangan dengan adat setempat. So persoalannya ialah sama adat setempat ini merujuk pada adat istiadat Melayu atau merujuk pada agama Islam ataupun merujuk kepada bangsa-bangsa lain. Sebab ada kes di mana dalam kes the Six Widows case, kalau tidak silap saya dalam abad ke-18, berlaku di mana seorang kaya berbangsa Cina ada 6 isteri. Okey. Dan bila ada 6 isteri ini, bila meninggal dunia, maka isteri pertama menuntut dan isteri lain pun menuntut harta-harta. Dan sama ada kalau dalam undang-undang England, perkahwinan hanya sah untuk satu. Okey. Dan untuk satu masa. Jadi dia tidak menerima kewujudan isteri kedua, ketiga, keempat. Sebab itu ada satu kesalahan dipanggil bigamy. Jadi persoalan dia ialah apa yang akan berlaku pada isteri kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Adakah mereka itu merupakan gundik atau perempuan simpadan ataupun anak-anak mereka adalah luar nikah dan seumpamanya. Tetapi dalam keputusan hakim, mereka memberi pengiktirafan kepada adat istiadat Cina, bahawa ada lebih daripada satu isteri itu bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan norma Cina. Okey, jadi dengan itu hak-hak mereka ada diberi, tapi cuma apabila pada tahun 1976 ada satu akta yang diperkenalkan di Malaysia, iaitu Akta Pembaharuan Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian, di mana hanya mengiktiraf seorang saja. Jadi ini berbeza dengan yang syariah tadilah, jadi kemasukan undang-undang Inggeris ni dia bukan secara sekaligus. Dia bertahap. Dia mula dengan Pulau Pinang, kemudian dipakai untuk negeri selat lain seperti Melaka. Dan kemudian di Singapura. Dan ini 3 negeri ini memakai undang-undang Inggeris yang agak sempurna lah. Dan kemudiannya negeri-negeri yang bersekutu tadi, yang mana menerima seorang resident daripada England, dan resident itu menjadi pemerintah sebenar dalam negeri-negeri tersebut, juga memperkenalkan sistem dan kehakiman dan seumpamanya. Dia ada pro and cons, ada perkara yang baik dan tidak baiknya. Dia memperkenal, contohnya carta yang pertama tu, carta keadilan pertama di Penang, mengiktiraf kewujudan polis. Itu yang kali pertama sebab itu PDRM pergi melihat kewujudan mereka bermula daripada Carta Keadilan. Sebelum tu adalah Hulu Balang, tapi dia tidak tersusun. Kan, jadi tetapi dia akan ada persoalan sama ada boleh tak undang-undang tu masuk dalam kontrak, masuk dalam jual beli, masuk dalam perhubungan tanah dan seumpamanya. Dan kebetulan yang agak saya taklah kata lucu, tapi yang luar biasanya, Malaysia ni meminjam kalau tanah ni kepada Australia, sistem torrent. Whereas di England masa tu hingga kebelakangan dia menggunakan sistem deeds, dia panggil surat cara, which is sebenarnya begitu mengelirukan dan torrent system ni adalah sistem yang sangat teratur dan banyak menyelesaikan masalah. Mana kita ambil what's the best lah. Hopefully maknanya yang kita nampak pada ketika tu apa yang sesuai dan best. Tapi kat Malaysia ni we follow common law more, the British system more. Ya, betul. Jadi oleh kerana bila dah mula kemasukan dia, bila hakim-hakim dilantik itu adalah hakim Inggeris, pemakaiannya biasanya dia akan menggunakan nilai yang dia tahu, sistem prinsip-prinsip yang diketahui, sehingga sekarang kita ada Civil Law Act, Akta Undang-Undang Sivil, yang pakai Undang-Undang Sivil sehingga tarikh cut off point dia. Untuk Sarawak 49 kalau tak silap saya, untuk Semenanjung 1956. 56. Maknanya kalaulah ada lakuna dalam undang-undang Malaysia ni boleh pinjam konsep. Tapi dia tak boleh pinjam konsep 1980 lah. Sebab itu dah terluar daripada masa cut off point tu. So kes yang berlaku baru ni, kes ni kan. So saya ada satu soalan. Dalam kes ni, sebab saya pun ada baca kes ni, walaupun this is a Sharia case, but argument Nick Allen, dia kata sekiranya, correct me if I'm wrong,
if let's say Sharia law contradicts with dengan perlembagaan Malaysia, perlembagaan Malaysia suffice, isn't it? Okey. Bukan syariah mengatasi perlembagaan. Konsep dia, adakah undang-undang syariah ini dalam senarai negeri yang mana Dewan Undangan Negeri ada kuasa membuat. Itu maksud dia. Okay. Kalau dia tak ada kuasa buat, apa pun tak boleh, tak sah. Jadi isu sama adakah undang-undang yang disebut dalam section-section tu dalam bidang kuasa kerajaan negeri ataupun Dewan Undangan Negeri. Okey, untuk orang yang saya tak berapa law. Okey. So saya nak faham, maksudnya walaupun kalau kita ikut apa yang dibentangkan dalam Jawatan Penerangan punya infografik apa semua, katanya ini adalah untuk tentang pertindihan hukuman sahaja. Tapi kalau kita tengok perbincangan ni, adakah kita negeri boleh buat undang-undang syariah ke tidak? Okey. Jawapan saya ialah kalau merujuk dari sudut pandang undang-undang perlembagaan, dia ada keterbatasan. Boleh buat tapi terbatas. Tetapi ia boleh lagi dibahaskan contohnya perkara 3 undang-undang Islam sebagai agama persekutuan, hak untuk beragama dalam perkara 11 kan. Jadi dia boleh dibahas lagi dalam ruang itu. Okey, itu satu perkara yang saya nak sebut dari segi undang-undang perlembagaan. Dari segi sama adakah bila kita sebut yang ada dalam kanun keseksaan contohnya adalah sama dengan dalam enactment syariah negeri. Jadi di dalam Islam secara amnya dan jenayah ni dia ada 3 jenis kategori kesalahan. Kesalahan pertama dipanggil qisas. Qisas ni di mana disebut dalam Quran dan atau sunnah, yang mana kalau dia melibatkan biasa hak manusia lah, bunuh dihukum bunuh, kalau luka dihukum luka. Biasa dia berlawan macam tu. Eye for an eye lah. Yang lebih kurang, yes. Tetapi dia berbeza sedikit dengan eye for an eye dalam undang-undang common law or even dalam penal code, kerana dalam, kalau tidak silap saya, dalam Ratan Lal Indiraj lah, satu kitab yang besar yang penting di Malaysia ni untuk undang-undang jenayah, menyebut bahawa asal usul eye for an eye ni, hukuman mati mandatory kepada membunuh dengan niat ni, datang daripada kitab Taurat. Itu datangnya asal usulnya. Dia daripada a religious text. Yes, a religious text. Dan England sebenarnya negeri beragama. Sebab walaupun kita lihat banyak perkara yang dikata sekular, tapi dia ada beragama. Apa agama England? Anglicanism. Church of England is an official church. So itu elemen agama termasuk juga dalam juga. Yes. Bila beratus tahun nak come up with a common law. Doc, it's a way of living, right? Yeah. It's a way of living. When you live like that, you adopt certain values. Betul. So same goes to India. Jadi India so untuk kata common law adalah the secular law, tak boleh jugalah. It is not secular dalam erti kata yang sebenar secular. Perkataan secular dan perkataan Latin seculum. Seculum bermaksud sekarang. Sebab ada lawyer saya tengok baru ni dia kata we are a secular, the constitution is secular, we should be secular. Mungkin dari segi konsep dia ada point dia lah, kerana secular bermaksud now and here. Maknanya akhirat tak ada, pertimbangan akhirat tak ada. So dia tak ada. Kalau kita buat jahat di dunia, kalau kita lepas di akhirat ada hukuman. Dia tak ada konsep itu. Bagaimanapun, sama ada ia adalah sesuatu yang langsung tak beragama ataupun ada beragama yang tertentu, itu adalah satu konsep jurisprudens yang kena dibincang dengan lebih mendalam. Jadi saya nak terangkan satu perkara, iaitu dalam undang-undang Islam, undang-undang Islam ni dia ada, ataupun dalam jenayah tadi kita sebut qisas, kemudian ada hudud. Hudud kita tak masuk lah That's another sensitive topic. Satu lagi ialah takzir. Takzir ni adalah satu perkara yang salah, disebut dalam Quran atau sunnah, tetapi dia tidak memberi sebarang hukuman. Tak ada spesifik hukuman dinaskan. Saya nak bagi satu contoh. Ayat Quran ada menyebut la tufsidu fil ardi
janganlah kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Okay. Mana merosak muka bumi ni salah. Memang salah. Pollution Okay, lah. alright. Pollution. Dan daripada situ dalam Islam kita boleh keluarkan satu Environmental Quality Act ataupun undang-undang Environmental Quality. Kita boleh juga mengeluarkan perlindungan haiwan liar. Kehidupan liar. Kita juga boleh membuat undang-undang yang berkaitan dengan pencemaran alam, pencemaran air, pencemaran udara. Jadi apa saja yang merosakkan, mengganggu kehidupan manusia, yang boleh menyebabkan kelestarian kehidupan tu terganggu, maka di situ dia boleh. Walaupun hukum dia umum. Mana jangan berlaku kerosakan. Macam mana nak hukum, macam mana prosedur, itu pemerintah yang kena pilih. So kalau macam tu, kalau mahkamah syariah nak buat undang-undang alam sekitar, boleh buat lah. Kalau dari segi konsepnya boleh, dari segi perlembagaannya yang tersekat. Ya sekarang ni lah. Kalau kata tak ada perlembagaan, kita hanya ada mahkamah syariah boleh buat lah kan. Dalam Islam, semua perkara dalam hidup ni, dunia dan akhirat semua ada. Way of living. Yes. Dia tak ada perkara yang terlepas. Yes. Dia ada ayat Quran, dia kata ma faratna fil kitab min syai'in. Tidak ada apa-apa pun yang kami lupakan daripada kehidupan manusia dalam kitab. Okay. Tapi tuan, saya nak tanya. Yes, okay. Bukankah dalam semua kitab, semua agama, dia sebenarnya ajar kita yang benda-benda sebegini? Okay. Dia ada universal values. Yes. Okay, yang kita terima. Yeah. Pengamatan Islam, we are going to a different topic, but saya jawab ya. Okay, dalam Islam, dalam Quran, dia mengiktiraf pertama manusia ni banyak bangsa, banyak kaum, banyak kumpulan, termasuk banyak agama. So iktiraf lah. Dia iktiraf, dia kewujudan. Okay, of course Islam mengatakan saya yang betul. Okay, tetapi itu theological issue. Okay, makna dari segi kepercayaan, bukan dari segi civil rights. Right. Okay. Jadi dari segi hak manusia tetap diiktiraf. Semua manusia itu adalah mulia. Wa karamna bani Adam, dan kami muliakan anak-anak Adam. Lelaki perempuan tak kisahlah. Mana semua sekali dimuliakan tanpa. Dan ada sebut ayat, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Jadi kami jadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang wanita, dan kami jadikan kamu berkabilah-kabilah, berpuak-puak, berbangsa-bangsa, berkumpulan-kumpulan. Agar apa? Untuk kamu kenal mengenali, belajar mempelajari. Antara satu sama lain. Bukan untuk kita perang, untuk bergaduh, tak. Untuk kita belajar antara satu sama lain. Sebab masing-masing ada kelebihan. Alright? Ini prinsip Islam. Cuma kita dalam Islam, dengan dia mengiktiraf perkara ini, dia juga mengiktiraf bahawa dulunya setiap kaum, setiap bangsa akan ada nabi atau rasul dihantar. Di ayat-ayat Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Dan kami utuskan seorang rasul kepada setiap kaum. No exception. Okay? Setiap utusan pada setiap kaum untuk menyeru abdilah diri kepada Allah dan jauhilah taghut, benda jahat. Okay. Actually konsep ini adalah konsep rule of law. Bahawa bukan manusia yang tentukan what I like therefore I can get. No. Tapi we have a higher being. Ada satu yang lebih tinggi daripada kita yang kita kena patuh. Okay, so okay, macam ni. So, saya nak kena tarik balik. Kau tak terjadi podcast agama. Tapi saya merespon pada saya nak kena tarik balik pada kes Nick Allen. Kita sebut senang lah, kes Nick Allen lawan Kerajaan Negeri Kelantan. Now situasi dia adalah bila dengan pengumuman di Mahkamah Persekutuan baru ni, keputusan yang berlaku adalah terbatal daripada 20 yang dicabar, 16 yang telah dibatalkan. Detail kita boleh search lah. Adakah ini akan menjadi presiden kepada, sebab undang-undang syariah ni dia eksklusif tu setiap negeri. Betul. Dia macam undang-undang common law, undang-undang jenayah federal ni semua terpakai satu Malaysia. Tetapi undang-undang syariah ni berbeza-beza mengikut negeri-negeri. Betul. So adakah this will create a domino effect kepada semua negeri-negeri, terutamanya negeri semua negeri ada undang-undang syariah. So apa pandangan saya? Jawapan saya ialah tidak semestinya. Sebab apa? Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah yang tertinggi.
Okay. Sebagai mahkamah yang tertinggi, ia tidak terikat dengan keputusan dia terdahulu, walaupun melalui convention, kebiasaan, kelaziman, dia jaranglah untuk mufarakah ataupun nak lari daripada keputusan yang terdahulu, melainkan ada sebab. Jadi kalau dia mahkamah tinggi, boleh mahkamah. So kalau dia jarang, maknanya kalau itu by convention lah, by convention. Ni Elin atau mana-mana lawyer atau siapa-siapa lah, any private individual bawa petition yang sama untuk negeri masing-masing. Contoh esok saya nak bawa untuk Selangor, contoh saya bawa based on apa yang dah berlaku di Kelantan. Dan Mahkamah Persekutuan tidak berkewajipan mengikut apa yang diputuskan. Betul. Tapi your prediction? Bergantung kepada hala mana hujahan diberi. Sebab saya lihat bahawa hujahannya dari segi konsep yang ada selama ini dalam kes ini adalah lebih kepada perspektif perlembagaan. Okey, jadi bila kalau konteks perlembagaan dia ada hierarki. Betul. So perlembagaan kalau ikut keputusan baru ni dia hierarki. Tetapi kalau kita tengok apa yang Jabatan Penerangan keluarkan, dia kata penjenayah masih boleh dikenakan hukuman di bawah undang-undang sivil atau kerana kesalahan yang jauh lebih berat berbanding di bawah undang-undang syariah. Maknanya dia try to justify bahawa undang-undang sivil dah ada dah benda ni. Hukuman tu lebih berat. Sebab we go back to perkara 75 tadi. Iaitu yang mana kuasa negeri untuk gubal enactment ini bawah syariah boleh ke tak boleh. So now kalau ikut kepada keputusan Mahkamah Persekutuan tak ada dalam senarai yang disebut tadi, maka negeri tak ada kuasa untuk buat. Itu kalau kita mentafsir atau mendekati persoalan ini, walaupun undang-undang perlembagaan ni sui generis, ia adalah satu konsep by itself, dia bukan ex judem generis. Sui generis maksudnya dia adalah satu konsep yang unggul, yang dia tak pinjam orang. Jadi dari sudut perlembagaan dan menggunakan pendekatan pedantik, jawapan saya ya. Pedantik ni maksudnya ritualistic. If A plus B becomes C, so every time we jumpa A plus B akan jadi C lah. Tetapi dalam jurisprudence, dalam undang-undang ni, kita boleh melihat dari sudut lain. Based on your argument. Betul. Itu yang saya kata. Sebagai contohnya, saya nak bagi satu contoh. Adakah semua hukuman mati kerana membunuh dengan niat adalah sama dengan Islam atau tidak? Kalau macam tu di Singapura yang tidak menggunakan Islam sebagai agama rasmi contohnya, adakah ia qisas tu? Qisas. Jawapan saya tidak. Sebab qisas ni dia ada syarat. Pertama, ia mesti bertitik tolak daripada keyakinan kepada Allah Ta'ala dan penerimaan kepada risalah. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah qisas ni dia ada pembuktian dia, kaedah dia. Sebab itu akta keterangan dia berbeza. Yang ketiganya ialah selain daripada hukuman mati kepada mati, dia ada pemaafan yang mungkin dalam kitab Taurat dulu tak ada. Kitab Taurat ni diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel yang beriman pada ketika itu, khas sesuai dengan suasana masyarakat dia. Sebab masyarakat dia masa itu, dan ini of course boleh dibuka perbincangan sekiranya seorang A daripada kabilah X membunuh B daripada kabilah Y, maka kabilah Y ni akan bunuh semua orang daripada kabilah X. Dia bukan seorang lawan seorang. Dia bunuh semua. Yang besar, yang tua, yang muda. Sebab itu dia punya revenge. Jadi undang-undang kitab Taurat ni, kalau X bunuh Y, maka hukum X sajalah. Jadi menyelesaikan masalah. Sebenarnya because masyarakat masa itu, this is apa dipanggil kalau di sini sociological development of civilization. Jadi bila manusia telah maju, maka ada konsep pemaafan, ada konsep diat. Blood money as we call it. So orang kata kalau macam tu orang kaya boleh lepas. Kan? No, dia ada syarat dia. Bukanlah ketingnya boleh lepas dia bunuh orang lain pula. Dia mungkin dihukum masuk penjara. Dan kenapa konsep diat ni timbul? Kerana yang mati tu tetaplah dah mati, memang tak boleh nak hidup dah. Tetapi anak, isteri, siapa yang bergantung, mak ayah dia ataupun adik-beradik yang bergantung pada si mati tadi, akan terbela dengan ada bayaran blood money tu. Because itulah falsafahnya. Dan of course kerajaan, pemerintah boleh membuat peraturan, regulate. Mungkin
contohlah satu badan macam Amanah Raya ke pegang, dan dia ada bagi disbursement yang bulan-bulan supaya kehidupan. So ini saya katakan bahawa kalau kita lihat dari sudut jurisprudence, tidaklah bermakna bahawa hukuman mati dalam penal code dia sama dengan kalau ada dalam kisos. Dia ada titik tolak dia berbeza. Jadi contohnya satu lagi tapi itu argument yang diguna sekarang bahawa tak apalah, undang-undang ni dalam undang-undang civil pun dah ada sama. Tapi Tuan, saya ada satu soalan. Alright, Sekiranya dah ada undang-undang tersebut dalam civil, and it is, kalau hukuman dalam based on the Perlembagaan Malaysia, it is higher, heavier compared to the Sharia law, why not we just follow this? Okay, very good. That's a very good question. And it's fair and square. Okay, dalam undang-undang dia ada dua bahagian. In all criminal laws, even other laws as well. Tapi saya nak restrict pada undang-undang jenayah. Dia ada takrif, definition of the offence, takrifan kesalahan. Dan dia ada bahagian hukuman. Takrifan itu dia ada membawa maksud yang tertentu dan juga membawa kepada certain obligation, satu tanggungjawab, pembuktian dan seumpamanya. Hukuman dia berat ke ringan ke, perkara kedua. Sebab itu bila kita melihat kesalahan, contohnya kalau dalam Islam ni berzina, adalah hukuman dia berat. Tapi di Malaysia mana ada enactment yang melaksanakan, kecuali rang undang-undang 355 tu kan, yang belum lagi diluluskan di parlimen pun. So tidak timbul isu. Tak timbul isu. Jadi cuma dari segi tarif dia, dalam enactment, setiap enactment negeri kita akan lihat satu peruntukan di hujung, biasa di bahagian belakang. Tiada apa-apa dalam enactment ini boleh ditafsirkan bertentangan dengan hukum syarak. This, walaupun dia nampak very innocuous lah, nampak macam lengkit di belakang, tak, sebenarnya dia menentukan di mana perimeter ataupun pagar dalam menentukan satu hukuman. So dari mana ia datang? Hukum syarak ni kita bercakap pasal Quran dan Sunnah. Dan bolehlah dia ada qiyas, dia ada ijma'. Bahkan kita boleh serapkan undang-undang yang lain yang baik, yang sesuai dengan masyarakat, sebab adat yang baik dalam Islam boleh diterima kalau ia tak bercanggah lah dengan Quran Sunnah. Sebab dia ada satu konsep dipanggil Al-Uruf. Al-Uruf ni dia perkataan Arafa, makna diketahui. Ia bermaksud budaya semasa yang telah diterima oleh masyarakat untuk satu selang masa yang agak panjang. Sebagai contohnya, saya nak bagi satu contoh. Kalau kita biasa menggunakan amalan, saya A berhutang dengan B, B berhutang dengan C, maka urufnya A boleh terus bayar pada C instead of pergi melalui B pada C. Ini dipanggil debt factoring. Okay. Masyarakat Islam menerima because dia ada satu konsep dipanggil hiwalah. Benda ini tidak ada di England sehingga tahun 1966, di mana House of Lords mengiktiraf debt factoring. Hanya, dan inilah satu konsep yang bagus dalam perniagaan. Kalau saya berhutang dengan A berhutang dengan B berhutang dengan saya, kenapa saya mesti pergi satu round? Baik, saya terus berhutang dan cancel lah hutang yang tu. Ini adalah merupakan satu uruf yang boleh diterima. Ini contoh ya. Sekarang ni kalau kita tengok antara benda yang di argument yang diletak dalam pembincangan kes ni Alin ni adalah nak mengharmonikan di antara syariah dan juga perlembagaan, the constitution of the country, memperkasakan syariah. Kita tahu basic dia, mahkamah syariah ni hanya terpakai untuk state satu, untuk orang Islam. Ya, betul. Orang Islam. Adakah itu bermakna kita nak pisahkan terus? Atau memperkasakan ni kita nak buat separate law betul-betul? Adakah untuk orang Islam ni je undang-undang dia, orang bukan Islam ni saja undang-undang dia, atau kalau ada dispute dua-dua ni kita pakai undang-undang mana? This is my question. Let's take liwat for instance. Syariah cakap 5 tahun. Constitution cakap, Federal Constitution cakap 20 tahun. I am a non-Muslim.
You're a Muslim. We are both Malaysians. You get 5, I get 20. What is this? Tapi kalau ada boleh kalau saya respon dulu ya. Ada keputusan mahkamah rayuan, tapi dalam konsep itu dia yang paling tinggilah dalam kes Sukma Sasmitat Maja Darmawan. Sukma dengan Anwar lah. Saya sebut nama orang yang dituduh dalam kes itu saja. Sukma lah. Ya, Sukma. Dalam kes tersebut di mana kes apa tadi? Sukma Sasmitat Manja Darmawan ya. Mahkamah ada persoalan sama ada sepatutnya dibawa ke mahkamah syariah dan tidak sepatutnya dibawa di bawah kanun keseksaan ya. So pada masa itu mungkin wallahu alam mungkin mahkamah berbeza pandangan sekarang. Ialah dia bergantung pada siapa dulu yang nak dituduh. So kalau dah dulu kata mahkamah syariah telah dituduh di mahkamah syariah, maka dia tidak boleh double jeopardy istilahnya, dituduh semula di mahkamah sivil. Dan kalau dituduh mahkamah sivil dahulu, maka tak boleh dituduh mahkamah. Dia tak boleh 2 kali dituduh lah, pendek ceritanya. Jadi ini konsep pada ketika itu. Jadi sebab itu saya katakan macam ni, sebuah negara terdiri pada manusia. Manusia ini dia adalah bentuk yang amat dinamik. Dia tidak pernah ada statik. Kalau robot tu pun dinamik, lagilah manusia. Sebab manusia lebih kompleks. Dan kita dalam proses pembinaan negara. Dan perkara ini dia akan dibincangkan, kemudian akan dibawa ke dewan perbincangan dalam ilmiah dan seumpamanya. Dan dia boleh membawa ke hala untuk mengharmoni atau membawa kepada keharmonian kedua-duanya. Kadang-kadang nampak seolah-olah dia terpisah. Bagi saya tidak. Because kalau kita berusaha ke arah kesejahteraan manusia dan kita menggunakan kerangka perlembagaan Malaysia, maka tidak menjadi masalah. Okey. Bahkan saya nak terangkan di sini, saya pernah hadir satu ceramah oleh Allahyarham Tun Saleh Abbas. Di dalam satu surau dekat Bangsa tu, dekat Kampung Kerici saya rasa. Masa itu saya student menerangkan mengenai isu bila Kelantan dan Terengganu ingin membuat hudud dan ia hanya melibatkan orang Islam. Dan isu sama ada ia adalah adil ke tak adil. Persoalan pendekatan yang ditujukan oleh Allahyarham Tun Saleh ialah hak untuk beragama di bawah perkara 11. Dia bukan guna perkara 3, dia bukan perkara 4, dia bukan guna senarai negeri. Hak beragama. Kalau orang Islam ingin mengamalkan agamanya dalam bentuk yang tertentu sesuai dengan agamanya, kenapa dihalang? Dan inilah menjadi asas bahawa boleh beramal, bebas beramal dengan agama di bawah perkara 11. Jadi sebab itulah ini membawa pada perbincangan lebih luas. Macam mana, adakah kita akan mewujud 2 aliran? Tak semestinya. Biar perbincangan pada masyarakat. Masyarakat ni matang untuk berbincang. Ya, cuma jangan membawa emosi, jangan menuduh orang, jangan mengeluarkan kata-kata tak elok yang menimbulkan keresahan masyarakat. Janganlah. Itu tak elok lah. Bincang ilmiah. Apa maksud dia? Sebagai contoh yang saya telah sebutkan tadi, kalau kita letakkan menjaga alam sekitar ni atau menjaga kehidupan liar atau menjaga kebersihan sungai atau udara, bermula daripada la tufsidu fil ardi. Ayat Quran, jangan kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Saya rasa semua orang boleh terima, sebab saya rasa sesiapa pun tak nak minum air yang tercemar. Betul. Air beracun tu siapa yang nak minum? Kita tak nak pula ikan kita mati penuh dalam sungai tu, dan kita tidak pula mahu berlaku jerubu. Jadi ini merupakan satu perbincangan yang bagus. Jadi sekarang ni banyak perbincangan atau termasuklah apa yang diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dalam majlis yang membincangkan tentang perkara ini. Pertama, menghormati keputusan. Keduanya, ada satu jawatankuasa sedang memperhalusi perkara ini. Dan antara cakap-cakap di luar sana adalah pindaan perlembagaan perlu dibuat. Okey, pandang saya macam ni.
perlembagaan bukanlah satu dokumen yang dimeterai atas tulisan batu. So maksudnya maksud saya, soalan saya, adakah pindaan perlembagaan itu nak menuju ke arah mana? Memperkasakan syariah ni, adakah maknanya sebelum ni dalam perlembagaan tak sebut tentang enactment syariah ni? So adakah perlembagaan ni nanti akan memberi definition apa saja? Saya akan jawab atau ke arah mana? Pindaan pada perlembagaan seperti yang dikatakan oleh perkara 159 dalam Perlembagaan Persekutuan ialah untuk menuju kepada kelestarian kehidupan di dalam bernegara dan bermasyarakat. Sama ada ia melibatkan satu undang-undang dimasukkan, satu undang-undang dimansuhkan, ataupun berlakunya fusion, tidak menjadi masalah. Yang pentingnya ialah dia menghala kepada kelestarian kehidupan. Dan kita mengambil kira semua bangsa, semua agama, semua budaya. Tanpa... So kalau begitu, kalau katalah contoh macam Muna sebut tadi tentang liwat. You kata tak adalah, you kena 20 tahun. Kalau Muslim pergi mahkamah syariah kena berapa? 5 tahun? 3 maksimum. It's 356. 3 tahun ataupun 5,000 atau 6 kali sebab. So persoalan saya sekarang, kalaulah mahkamah syariah tu gubal semula, Dewan Undangan Negeri gubal semula undang-undang tu, bagi sama. Contoh, liwat kena 20 tahun, mahkamah syariah pun kena 20 tahun. Adakah masyarakat akan setuju? Okey, saya nak terang sini bila kita cakap syariah ni, it becomes a package. Kita bukan bercakap pasal rogol ataupun criminal force kita suka isu Jadi dalam syariah, zina dan kesalahan seksual yang lain macam liwat mengkenaki 4 saksi yang baik. Okey. Jadi kenapa dia perlu 4 saksi? Sebab dia nak melindungi orang yang dituduh sembrono. Maknanya if Mr. A falsely accused tak suka Mr. B, dia nak jatuhkan politik dia, Aikan je boleh dia keluarkan kata-kata menuduh Mr. B adalah melakukan liwat dan seumpamanya ataupun melakukan zina, maka apa perlindungan pada Mr. B? Dia itu the way syariah bagi saya itu cara untuk membersihkan. Boleh Mr. B buat laporan fitnah, boleh buat saman fitnah, tetapi ia tidak boleh membersihkan nama Mr. B. Cara syariah membersihkan ialah siapa nak tuduh kena bawa 4 saksi. Kalau tidak, jangan tuduh. That's the way syariah works. Itu perlindungan dia. It's a check and balance by itself. So the issue of hukuman dia datang kemudian lah. Sebab it comes dengan satu package, dia tak boleh dipisah-pisahkan. Jadi bila ada perlindungan, so adakah possibility in the future civil law adopt apa yang syariah buat? Saya tidak kata isu adopt siapa. Saya akan isu apa yang rakyat Malaysia nak. Kalau rakyat Malaysia rasa bahawa dia telah fed up dengan benda-benda yang tuduhan yang liar ni dan mengganggu kehidupan, dan tuduhan tu tak membantu pun bina negara pun. Betul. Kan menyebabkan keresahan dia pun. So baik kita ada bentuk check and balance. Dan saya rasa bahawa itu membawa pada kelestarian kehidupan bermasyarakat beragama dan bernegara. So Mona boleh setuju syariah punya way of accusing homosexuality atau homo act dibuat dalam civil law? Will you agree to that? Cornering me Tak, sebab benda ni sebab argument yang selalu dipakai bahawa dah bertindih dengan undang-undang sivil, so undang-undang sivil lebih tinggi, maka kita tak payah pakai. Itu kalau situ saya kata itu kalau kita melihat dari sudut pandang undang-undang perlembagaan semata-mata. Kalau kita melihat dari sudut pandang lain, dia ada 2 sistem dan 2 jurispruden yang berbeza, dan asal usul berbeza. Mana kebaikan yang boleh dimanfaatkan? Correct. Kelestarian hidup. Betul lah tak? So tadi the way Tuan Awang letak bahawa ianya boleh membawa kepada berlakunya kurang fitnah, tak ada orang tuduh orang ni meliwat, orang ni apa. Jadi benda tu ada dalam syariah law. Tapi dalam common law hanya ada saman fitnah aja, but it doesn't carry much way macam
undang-undang syariah. This is a multiracial country. Betul. Like it or not, we have to respect every race Yelah, in this country. betul, Let me tapi the finish common it. law No, also- let me finish it. Let me bagi finish habis. it. Yeah. Yeah. So I'm not only speaking for orang kaum India ke kaum Cina ke. Malaysia adalah sebuah negara multiracial. Kita harus hormati sentiment Betul. semua orang di negara ini. Okay, sekiranya kalau kita nak memperbaiki satu-satu undang-undang, kita boleh ambil apa yang baik and then memperbaiki undang-undang tersebut. For federal law, federal constitution, there is parliament. Let's debate it first. Betul. Dan setuju. Saya setuju. Sebab let's debate. tu saya throw the question. Kalau kita nampak di syariah tu bagus, can we adopt it in civil law? Doc, you can debate it in the parliament. Right? Debate it there. There are Itu saya okay. Right. Let's say you are an MP. Jangan dikotomi. Let's say you are an MP. Okay, right. Let's say you are an MP. Okay. Ada satu syariah punya komponen tu bagus. Okay. Kita nak ahli parlimen bawa usul untuk bawa masuk dalam parlimen, letak dalam civil law. It's just that it comes from a syariah law. Okay, nak letak dalam constitution contoh atau nak letak dalam civil law lah. Okay. Okay, you as an MP, as a non-Muslim MP, will you vote for it or not? As a non-Muslim MP, It's good. It's a good law. Let's put it this way: anything that is good, it is for betterment of this country, betterment for Malaysia. I will adopt it. I will champion it. It is just not one. So itu saya kata, saya tak nak jawab kena apa saya kata kelestarian kehidupan rakyat Malaysia dalam masyarakat dan di dalam negara. Betul. And I don't know, bagi saya lah. That is a general answer which I think everybody would agree to. Yes. Yeah. Anything Okay. that is good. Okay, no, that's why sebab saya nak tanya tu sebab kita nak kena, saya sebab kita tak nak di luar tu dia hanya menjadi polemik di antara undang-undang Islam dengan undang-undang bukan Islam. Sebab like what dalam podcast kita dengar hari ni, ada certain things macam contoh tadi you mention about debt factoring. Dan undang-undang Islam tu benda tu terima dan akhirnya diterima di House of Lords in UK. Jadi maknanya mengharmonikan undang-undang ni tidak harus dilihat hanya daripada perspektif undang-undang civil dah ada benda ni maka undang-undang syariah tak payah buat. Tapi kalau undang-undang civil tu ada flaws, Mahkamah Persekutuan kena ada keberanian untuk buat keputusan bahawa tolak undang-undang civil tu dan adopt whatever yang ada dalam Mahkamah Syariah atau undang-undang syariah. Boleh tak? Saya tidak suka pendekatan hitam dan putih macam ni. Secara peribadi sebab now sekarang the way is being done is hitam dan putih. Itu dalam masyarakat. It's being done hitam dan putih. Tapi saya lebih membawa pendekatan apa saja yang bawa pada kebaikan. Okay, kita harus bincang dan lihat apakah yang terbaik. Dan sebab itulah hala tuju pada pindaan perlembagaan, pindaan undang-undang mestilah kelestarian kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Saya ada sikit lah sebab ni soalan ni agak sedikit personal sebab dia melibatkan saya jugalah. Tentang Atta Lompat Parti. Okay. Saya bawa sikit ke situ sebab saya nak tengok keputusan yang dibuat oleh ketua hakim yang sama dan juga barisan pimpinan hakim yang hampir sama, iaitu di Mahkamah Persekutuan. Atta Lompat Parti Pulau Pinang dibuat pada tahun 2012 ketika mana Atta Lompat Parti itu telah atau apa berkaitan dengan enactment Lompat Parti telah dideklar sebagai unconstitutional dalam kes Nordin Saleh lawan Dewan Undangan Negeri Kelantan. Tapi Kerajaan Negeri Pulau Pinang dengan kesedaran bahawa benda tu unconstitutional masih bawa undang-undang tu dalam undang-undang tubuh negeri dan menjadikan enactment negeri tahun 2012. 2015 berlaku perubahan politik, tak execute undang-undang tu. 2020 Kerajaan Negeri pilih untuk execute undang-undang tu bila berlaku perubahan politik dan terlibatlah saya salah seorang yang menjadi mangsa kepada Atta Lompat Parti ni di saat ketika tidak ada Atta Lompat Parti di peringkat parlimen. Bila dibawa perkara ni ke peringkat persekutuan, dibawa ke dalam Mahkamah Persekutuan, keputusan yang dibuat adalah Kerajaan Negeri mempunyai hak untuk membuat undang-undang Atta Lompat Parti. Walhal premis dia waktu dibuat tu dah declare dah unconstitutional. Kerajaan Negeri tetap buat against what Federal Court punya decision. Now Federal Court reverse that decision, allow Kerajaan Negeri untuk buat dan Kerajaan Negeri execute undang-undang itu untuk penalize 4 orang adun dan pecat keluar daripada Dewan Undangan Negeri. Now perkara 75 Kerajaan Negeri tak ada hak untuk buat undang-undang syariah sebab ni bukan bidang kuasa Kerajaan Negeri. So kalau dalam demokrasi yang sepatutnya kita uniform di peringkat persekutuan dan peringkat negeri, Mahkamah Persekutuan boleh buat keputusan seperti itu. Syariah dan bidang kuasa Islam ni memang di bawah kuasa sultan
dan juga ketua agama Islam di negeri-negeri tertentu, maka kenapa tiba-tiba yang ini pula perlembagaan itu lebih superior daripada undang-undang syariah yang ada di... Okey, boleh saya respon dah? Boleh. Alright. Saya tak nak komen lagi pasal yang kes Nick Elin sebab saya rasa dah panjang lebar. Saya nak pergi isu lompat parti dalam tahun 82 ke tak silap saya, kes Nordin Saleh. 82 ke ataupun lebih kurang awal sikit. Awal sikit, mungkin 70-an okey. Yang dipinda adalah, yang dibuat adalah satu enactment okey. Dan enactment yang dibuat itu melarang pindaan parti dan undang-undang itu telah diisytihar tidak sah dalam kes Nordin Saleh. Tetapi di Pulau Pinang yang dipinda bukan enactment, dipinda adalah perlembagaan negeri atau undang tubuh negeri. Undang tubuh negeri adalah nombor 2 selepas perlembagaan persekutuan. Okay. Lepas tu barulah undang-undang persekutuan, Akta Parlimen. Lepas tu barulah enactment. So dia tidak sama. It's chalk and cheese lah Dua putih sama, keju dengan kapur sama tak? Tak sama. Satu boleh makan, satu mabuk. Jadi Nordin Saleh merujuk pada satu enactment. Enactment tu telah diketepikan kerana tak ada bidang kuasa. Tetapi dalam undang-undang tubuh negeri, kerajaan negeri atau Dewan Undangan Negeri mempunyai kuasa penuh untuk pinda apa saja. Dan dia tak bercanggah. The issue is ia dalam bidang kuasa kerajaan Dewan Undangan Negeri. Jadi oleh yang demikian, kalaulah Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan, minta maaf saya tidak mahu terlibat dalam perbincangan politik. Tak. I'm talking entirely dari segi undang-undang. Dia pun dah akademik lah, saya dah jadi adun tempat lain lah. Dari segi saya. So, kalaulah Mahkamah Persekutuan isytihar bahawa ia adalah sah kerana undang tubuh negeri Pulau Pinang, yang tidak boleh diisytiharkan, tidak sah sebab perlembagaan. Macam mana boleh diisytihar dia tidak sah dari segi perlembagaan? I mean, you can declare a constitutional law or state constitution being unconstitutional. You can't, because otherwise what is the meaning of constitution? It is to be di negeri Pulau Pinang yang paling tinggi undang-undang tubuh. Itu dalam bahasa Melayu tapi dalam bahasa Inggerisnya state constitution. So you cannot declare it the state constitution undang-undang tubuh negeri sebagai tidak sah dari segi perlembagaan, sebab perlembagaan itu sendiri mengiktiraf apa saja yang perlu dimasukkan dalam undang-undang tubuh ada kuasa dalam Dewan Undangan Negeri. Dia berbeza daripada undang-undang lain. Sebab itu saya kata daripada awal tadi saya guna istilah sui generis. Sui generis bermaksud it is a class of its own. Dia satu kategori yang istimewa, yang lebih tinggi. So baik dia undang-undang tubuh negeri, state constitution, ataupun perlembagaan persekutuan. Whereas undang-undang enactment atau undang-undang akta atau bylaw atau undang-undang adat apa semua ini yang ada persamaan dipanggil as judem generis. Kalau ia mempunyai sifat yang sama atau karakter yang sama, maka boleh dikategorikan dalam sama dan boleh dilihat disamakan di istilah kalau kampungnya pukul rata lah itu berbeza dalam konsep constitutional law So jadi maknanya sekarang ni dengan adanya keputusan seperti itu, kalau kata itulah cara kita melihat kepada keputusan Pulau Pinang ni, maknanya tak perlu ada uniformity dari segi akta lompat parti di peringkat negeri dan peringkat persekutuan lah. Dia perlu ada satu undang-undang sama ada kita mahu atau tidak mahu. Sebab sekarang di peringkat persekutuan dah ada undang-undang akta lompat parti. Dan pindaan pada perlembagaan pun dah dibuat. Okey, perkara 11. Perkara 11 ya. Dah dibuat. Jadi di peringkat persekutuan tu dia punya the detail of it berbeza dengan the way Pulau Pinang lakukan. Yang mana kalau Pulau Pinang, sebagai contoh perkara yang paling glaring lah, Pulau Pinang kalau dipecat daripada parti dikira sebagai lompat parti. Di peringkat persekutuan kalau dipecat daripada parti tak dikira sebagai lompat parti. So jadi kalau kita ada begini, bagaimana, di mana kedudukan, how is the uniformity dari segi amalan demokrasi ini? Demokrasi ini dia ada pelbagai peringkat dan kita tak boleh pukul rata. Okey. Adakah bila tidak ada
pilihan raya di Majlis Perbandaran, automatically kita tak ada demokrasi. Padahal saya tak kata tak ada demokrasi. Sebab itu saya kata, maksud point saya ialah dia ada pelbagai peringkat. Dan setiap peringkat itu dia ada maksud dia tersendiri. Kalau kita maksudkan dengan persekutuan di bawah perkara 11 kemudian undang-undangnya, ada perbezaan, mungkin boleh dibuat pengharmonian, ya. Tetapi sekiranya pemakaian itu di dalam negeri tersebut yang telah diiktiraf oleh undang-undang tubuh negeri, maka dia sesuai untuk negeri itu saja. Dan akan timbul isu, kenapa akan perlu perbezaan antara negeri ini dengan negeri lain. Contohnya kalau Selangor buat undang-undang berbeza daripada Pulau Pinang, tidak menjadi masalah. Semua negeri dia akan ada kalau istilah orang kampung ni, idiosyncrasies. Dia ada satu keistimewaan dia tersendiri. Dan sebagai contohnya, kalau di Sarawak ni undang-undang tanah dia berbeza daripada Semenanjung. So ada jadi dia ada perkara yang kita terpaksa terima dalam sebuah negara bersifat persekutuan, a federation, ya. Mesti ada perbezaan, ya. Kalau di Kelantan, apa yang ditakrif sebagai Melayu untuk hak tanah rizab Melayu mesti orang Kelantan. Saya daripada Sarawak, saya tak berhak untuk menuntut hak itu. Tapi yang tanah yang freehold tu boleh lah, ya. Macam tu di Sarawak, dia ada tanah adat, dia ada tanah rizab, dia panggil native land, dan dia ada tanah mixed zone. Jadi sama juga. Jadi ini perkara yang kita terima, kepelbagaian dalam undang-undang tidak bermaksud dia ada double standard atau triple standard atau banyak standard. No. Kepelbagaian is not a issue standard ataupun piawaian berbeza. Kepelbagaian adalah satu realiti kehidupan yang wujud kerana keadaannya. Kalau semua perkara sama, maka tak perlulah ada negeri-negeri. Dan itu menunjukkan bahawa dalam persekutuan, kewujudan bila sebut persekutuan mesti ada negeri baru dia persekutuan, otherwise dia akan dipanggil union. So maknanya kalau ada negeri yang tak mau buat atas lompat parti, itu hak dia lah. Hak dia lah kan. Dia terpakai untuk dalam negeri dia, dalam lingkungan undang-undang dia lah. So this is the interesting part. Sebab kita faham, saya boleh terima argument bahawa kepelbagaian tu boleh diraikan. Cuma macam mana kita nak nampak bahawa sebenarnya undang-undang ni kadang-kadang boleh pakai waktu ni, waktu lain tak payah pakai. That what will happen. Dia macam ni lah. Ada perkara-perkara yang khusus dalam satu negeri atau satu tempat yang mana ia mungkin tidak terpakai, ya. Sebab pada saya demokrasi, bukan demokrasi as a prinsip, as a philosophy. Mana amalan pilihan raya, amalan pilihan raya. The process of democracy. Macam contohlah proses kita nak apply lesen kereta. Satu Malaysia uniform je. Umur 18, you dah boleh apply lesen kereta. You kena pergi go through test. Sebab you nak uniformity supaya senang nak ni. Tapi kalau as big as atas lompat parti, you feel that there's no need for uniformity, I feel as a politician it will become a problem. Tak, saya kata bukan saya kata there is no need for uniformity. Uniformity can be ideal. Tetapi hakikat kehidupan, meraihkan kepelbagaian pun, tetapi this is law. This is law. So I think dan saya suka kepelbagaian ni sebenarnya. Sebab kalau di Pavali saya cuti hari raya, saya cuti, itu tak apa. Saya tak ada masalah. Itu tak apa. I'm more than happy to have more holidays. Tapi this is something very crucial. Macam saya macam okeylah, sebab saya tadi nak compare, bukanlah saya nak compare apple to apple, it's not apple to apple pun. Situasi dia. Cuma how people of law interpret this kind of things. Mungkin saya bawa pada satu konsep YB. Dia panggil universal suffrage. Hak untuk mengundi. Hak untuk mengundi ni universal. One person, one vote. Regardless of bangsa, agama, cukup umur 18, gender, kan, you can be 90 years old, you can be 18 years old, you can be 25 years old, it doesn't matter. Itu yang kita raikan secara bersama. Ada pun
perkara yang unik dalam satu tempat, kadang-kadang ia seolah-olah bukan perkara yang kita suka. Tetapi kita jangan bercakap mengenai satu negara atau satu negeri hanya dalam kepompong 5 tahun, 10 tahun. Kita bercakap dalam nation building atau membina negara dalam lingkungan beratus, beribu. Saya nak bagi satu contoh. Tamadun India has existed for 6,000 years? Dan banyak kepelbagaian dia. Tamadun Cina pun sama, lebih kurang. Jadi kita melihat bahawa kepelbagaian ini menambahkan keindahan dia. Memang ada masalah here and there, itu orang putih kata teething problems. Teething problems dalam semua perkara mesti ada. Sebagai saya dulu contoh, saya ingat lagi tahun 98 kalau tak silap saya, di mana KLIA mula buka. 2 hari jam. Sebab orang tak erti sistem dia kan, the total airport management system, TAMS tu. Tetapi 20 years down the road, everything is smooth. And KLIA adalah di antara kapal lapangan terbang yang terbaik di dunia. So, iyalah memanglah orang terkejut kata, benda tu baru. All new things will cause shock. But if we manage the shock atau menguruskan kejutan itu dengan baik, saya rasa bahawa kita akan membawa kepada kebaikan. Dan ini adalah satu proses, dan negara tidak boleh diukur mengikut usia manusia. Kalau manusia Malaysia 70 lebih, average lah ya, ada yang 96, ada lagi 100, ada lagi jadi ada, jadi tetapi negara kita nak supaya wujud beribu tahun sampai hari kiamat. So cabaran dia sekarang untuk ahli-ahli parlimen So, ahli parlimen yang akan gubal undang-undang, dibantu oleh pejabat program negara semualah. Cabaran dia adalah untuk nak membina atau menggubal undang-undang yang membolehkan negara ni harmoni ke hadapan. Boleh saya respon sikit? Ini berdasar pada pengalaman saya di Jabatan Program Negara. Apabila sesuatu yang akan melibatkan ramai orang, Jabatan Program Negara akan mengambil tindakan menjemput pemegang taruh, stakeholders, memberi pandangan. Dan ia adalah across the board. Semua pihak akan dibenarkan. Kadang-kadang adalah hangat perbincangan, ada yang cool, apa semua, tak ada masalah. Dan setelah mempertimbangkan, dia ada pakar-pakar penggubal undang-undang di bahagian gubalan tu yang mengambil kira dengan menghala tujukan. Dan saya tahu Jabatan Peguam Negara berusaha, dan saya sangat saya banggalah saya pernah bekerja di situ. Dia menuju ke arah kelestarian kehidupan. Walaupun orang kata ada kelemahan, manusia ni memang semua ada kelemahan, tapi we improve step by step. Dan di sini yang kita membawa kepada yang lebih baik. Mungkin semalam kita ada, tapi silap, kita belajar kesilapan, kita perbaiki, dan yang berikutnya dan berikutnya, hujungnya ialah dia akan sampai satu peringkat di mana penerimaan itu adalah merata. Saya rasa secara amnya tiada orang bising pasal undang-undang trafik sekarang kan. Cuma pelaksanaan isu lain. Itu isu lain. Undang-undang trafik itu isu lain. Tapi undang-undangnya I think adalah undang-undang yang baik. Sebab dia melalui proses penambahbaikan. Dan contohnya kita ada undang-undang tanah atau undang-undang syarikat. Kita dah ada undang-undang syarikat, Akta Syarikat 2016 yang penambahbaikan daripada Akta Syarikat 1965. Kerana apa? Kita melalui proses yang banyak, melalui pengalaman yang banyak. Yang penting ialah pengurusan kepelbagaian, pengurusan pandangan-pandangan yang berbeza dan mencari yang terbaik daripadanya. Saya rasa semua rakyat Malaysia tak mengira apa saja agama bangsa nak yang tu. Yang terbaik. Setuju? So kita ucap terima kasih pada Saudara Awang atas perkongsian yang cukup mendalam dan perbincangan yang pada saya banyak input, insight, dan mungkin akan terus lagi berlaku perbincangan-perbincangan seperti ini. InsyaAllah. Sebab jawatan kuasa tu akan bersidang dan juga mengemukakan sesuatu, saya percaya, kepada Parlimen, kerana menguruskan sentimen dan juga pendapat di luar sana juga adalah satu tanggungjawab semua sekarang ini.
kerana dia lebih baik kita bincang benda ni daripada hanya kita ambil satu sudut pandang semata-mata, kerana macam yang seorang sebut, undang-undang ni haruslah digubal untuk mewujudkan kelestarian, sustainability dalam masyarakat dan juga mengharmonikan kehidupan kita bernegara sebagai sebuah negara Malaysia yang berdaulat dan berperlembagaan. Terima kasih. Mona, any last word? Now again, I would want to say that Malaysia is a multiracial country that need to be preserved. Yes. Whatever said and done, Sharia ke, bukan Sharia ke, anything that is going to empower or rather give a smooth life, harmonious life for the Malaysian at large, I should embrace lah. We should embrace that. Betul, saya setuju. Okay. Ya, dan saya datang daripada negeri yang ada 46 suku kaum. Ya, Sarawak. So kami lagi sensitif. Ya, dan we manage it well. And I think that kita hidup dalam keadaan yang harmoni. Ada small problem tu biasalah. Ke depan. Okay, thank you very much for having me. Terima kasih. Terima kasih daripada Big Impact, The Podcast. Kita dibawakan oleh Screw.my, yang mana rakan-rakan semua boleh layari Screw.my untuk meneliti dan juga menyemak semua sejarah-sejarah kereta recon yang ingin dibeli yang ada di pasaran, baik daripada UK atau juga daripada Jepun. Layari Screw.my, masukkan nombor chassis, anda boleh beli laporan kereta itu dengan harga RM60 sahaja. Terima kasih. Thank you. Okay.